Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah dengan wahai si Mambang. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di bahagian yang kedua, iaitu syirik merosakkan akidah. Adik-adik lihat tak video tadi? Itu adalah perbuatan syirik jali, iaitu melakukan pemujaan dan penyembahan di kubur. Adik-adik jangan buat tau, sebab ia adalah dosa besar. Objektif pembelajaran: menilai kesan syirik dalam kehidupan, menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada syirik dalam kehidupan. Kriteria kejayaan: murid berjaya menyatakan 3 kesan syirik dalam kehidupan. Ya adik-adik, Ustaz harap kamu masih ingat apakah itu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Manakala syirik khafi pula adalah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah dan melakukan sesuatu perkara. Jom kita tengok kesan syirik jali dan cara menjauhinya. Kesan syirik jali: membatalkan akidah, berdosa besar, dijanjikan azab yang pedih. Cara menjauhinya: mendalami ilmu tentang Islam, istiqomah beribadah dan berdoa kepada Allah, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kesan syirik khafi pula: menghapuskan pahala amalan, mendapat dosa dan kemurkaan Allah, hidup tidak tenang. Cara menjauhinya: melatih diri supaya ikhlas, menyembunyikan amalan kebajikan, menghindarkan perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Ya adik-adik, itulah kesan dan cara menjauhi syirik. Adik-adik, Ustaz nak tanya, kalau ada kawan kita yang bukan beragama Islam, dia ajak kita pergi ke rumah ibadah dia, apakah pendirian adik? Adik mestilah tegas. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW suatu ketika dulu. Adik-adik pasti pernah dengar cerita ini. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun, kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Ya adik-adik, begitulah ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan akidah Islam. Baiklah adik-adik, rumusan pelajaran kita kali ini, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah.
Baiklah adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita kali ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran Ustaz daripada bahagian yang pertama. Semoga Allah memberkati kita dan memelihara iman kita semua. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Bye.